Saya Muhammad Amirul. Saya daripada Grup 4. Assalamualaikum, nama saya Izmal Hafizi bin Halim. Saya merupakan pelajar College University Politek Mara KL dan saya pelajar semester 4. Assalamualaikum, nama saya Kirun Nizam bin Rahim. Saya daripada Grup 4. Ini saya akan menceritakan tentang definisi dakwah dan fakta-fakta yang menerangkan tentang dakwah. Okey, dakwah ini adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada satu ketika dahulu dan telah tersebar luas. Dan dakwah ini adalah mengajak, menyeru orang untuk membuat kebaikan. Objektif dakwah dilakukan dan disampaikan adalah untuk mengajak manusia untuk membuat kebaikan supaya negara kita, dunia ini aman dan agama Islam tersebar luas di pelosok dunia. Fakta-fakta yang terdapat di dalam Al-Quran dan ayat-ayat hadis adalah demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Al-Asr surah 1 hingga 3. Dan fakta dan dalil-dalil seterusnya adalah kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh melakukan yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar di samping kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ali Imran ayat 110. Seterusnya adalah orang munafik lelaki dan perempuan. Sebahagian mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang membuat yang makruf. Surah Al-Taubat ayat 67. Akhir sekali, antara fakta-fakta yang terdapat di dalam Al-Quran adalah dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengah mereka adalah penolong, setengah mereka yang lain mereka menyuruh melakukan yang makruf dan mencegah daripada perkara mungkar. Surah Al-Taubat ayat 71. Amar makruf nahi mungkar adalah perbezaan di antara golongan-golongan yang beriman dan golongan-golongan yang munafik. Dakwah telah wujud setelah sekian lama. Jadi pelbagai kajian telah dibuat oleh para ilmuwan. Sebagai contoh, Abdul Aziz bin Muhammad Zain dalam artikelnya yang bertajuk Minhaj Dakwah Masa Kini, satu pengenalan, mengatakan komunikasi interpersonal ataupun bersemuka yang melalui tempoh masa yang cukup dan dapat memberi penerangan yang lebih jelas tentang permasalahan yang dihadapi oleh sasaran, mampu mengubah pemikiran dan menyelesaikan masalah. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah pada peringkat awalnya adalah menjalinkan hubungan peribadi supaya dakwah yang disampaikan lebih berkesan dan lebih mudah diterima. Contoh kajian lain adalah seperti daripada Muhammad Tolha Al-Khairi dalam bukunya yang bertajuk Teladan Sepanjang Zaman Peribadi Nabi Anugerah Suci, meletakkan sifat utama Rasulullah SAW iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatunah dalam penyampaian dakwah, menyempurnakan karisma dan ketokohan baginda sebagai pemimpin yang agung. Seterusnya, mari kita dengarkan sedikit sebanyak pendapat orang awam tentang tajuk ini berlandaskan soalan-soalan yang kami berikan kepada mereka. Mari kita dengarkan. Konsep dakwah ni, apa yang saya faham ialah satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika dahulu untuk mengajak umatnya membuat kebaikan. Dakwah adalah merupakan istilah yang khusus dalam Islam. Ia merupakan satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan ke atas setiap Muslim yang mempunyai kemampuan dalam sebarang bentuk dan di dalam setiap kesempatan. Dakwah merupakan tugas Rasul, salah satu dari tugas Rasul dan perintah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Konsep dakwah yang saya fahami adalah bagi mengajak seseorang membuat perkara yang benar, mengikut perintah Allah SWT bagi kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi saya, dakwah ni adalah satu kepentingan kerana dakwah ni merupakan satu jalan dan manusia ni adalah satu perjalanan yang di mana perjalanan tu perlulah mengikut kepada landasan yang betul, kerana ajaran ni sangat penting. Ajaran Islam ni sangat penting. Tanpa ajaran tu, manusia akan reka dan tidak menuju ke jalan yang benar. Itulah saya faham. Adakah dakwah ini satu kepentingan terhadap masyarakat? Ya. Pertama, kita akan lebih faham tentang tuntutan agama kita. Bila kita berdakwah, kita akan faham tentang tuntutan agama kita sendiri. Bila ada persoalan, kita akan mencari jawapan dan solusi pada persoalan yang kita hadapi dan natijahnya menjadikan kita menjadi mukmin dan insan yang lebih baik. Kerana Islam adalah agama yang syumul. Dakwah ini juga memberi semangat kepada kita untuk tidak berputus asa. Dalam usaha berdakwah, kita tidak boleh berputus asa. Hidayah itu datang daripada Allah, tapi usaha itu adalah datang dari kita dan tugas kita hanyalah menyampaikan. Perkara tersebut adalah penting kerana ini bagi mendorong masyarakat kita untuk membuat kewajipan dan serta mendorong mereka untuk berbuat perkara yang makruf dan mencegah perkara yang mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang saya faham tentang saluran dakwah tadi kan, berbalik kepada jawapan saya yang kedua tadi. Saluran dakwah yang diterima sekarang ni adalah daripada contohnya kita di tahun 2021, zaman serba moden, banyak input yang kita dapat daripada saluran media. Contohnya media massa sepertinya Facebook, Instagram dan WhatsApp, status WhatsApp. Dan terdapat banyak influencer yang membawa ajaran kebaikan. Ajaran yang kita dapat lihat seperti video Ustaz Piyu Azman dan Ustaz Piyu Faiz. Dakwah yang dilakukan hendaklah mengikut metodologi yang diikuti oleh para Nabi dan Rasul, di samping menyesuaikan dengan perubahan zaman dan persekitaran, mengikut apa yang terbaik untuk zaman ataupun masyarakat tersebut. Dakwah boleh disampaikan secara lisan, tulisan atau memanfaatkan dari perkembangan teknologi maklumat yang wujud pada masa kini. Bagi saya, ada salah satu saluran yang bagus untuk dakwah ini adalah saluran TV dan saluran media sosial. Antara sebagai contohnya yang kita boleh lihat sekarang ni, Ustaz Edi View telah ada saluran channel sendiri di dalam TV. Mereka menunjukkan tentang bagaimana untuk kita berdakwah, kebaikan yang kita dibuat dan sebagainya. Manakala dalam media sosial, dia juga berkongsi pengalaman dan dakwah beliau. Selain itu, Ustaz Samsul Debat juga telah berkongsi. So kesimpulannya, dakwah merupakan satu kewajipan yang perlu dipikul oleh setiap manusia, Muslim dan Muslimat, bagi menyeru manusia ke arah kebenaran dan hidayat. Dakwah yang hendak dilakukan hendaklah mengikut metodologi yang ditunjukkan oleh para Nabi dan Rasul, panduan Al-Quran dan hadis Nabi, atau dakwah yang hendak dijalankan mencapai matlamatnya.